Ya, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan tengok bab 8, iaitu unsur dan bahan. So, kita akan tengok dahulu subtopik 8.1, iaitu asas jirim. So, hari ni awak kena tahu dua benda, iaitu yang pertama menerangkan dengan contoh bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Boleh bagi contoh lah. Okey, yang kedua ialah menjelaskan kewujudan unsur dalam berbagai bentuk. Maksudnya tadi awak bagi contoh, yang pertama bagi contoh, yang kedua jelaskan macam mana kewujudan unsur dalam bentuk atom, molekul dan ion. Okey. So, kita tengok jirim dulu. Okey, kalau awak boleh ingat balik jirim. Okey, jirim ni awak dah belajar dulu masa form 1, ialah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. So, semua benda yang ada di persekitaran kita ini adalah jirim. Okey, kecuali cahaya, haba, itu bukan jirim ya. Okey, so awak kena ingat balik yang dululah. Okey, so jirim ni ataupun semua benda yang ada di persekitaran kita ini terdiri daripada zarah-zarah. So, dan zarah-zarah ini adalah halus dan diskrit. Diskrit ni maksud dia terpisah. Okey. So, kemudian kita tengok zarah-zarah. Okey, kita nak fokus kepada zarah. Okey, zarah ni ada 3 jenis. Okey, iaitu atom, ion dan molekul. Okey. So, semua bahan yang berada di persekitaran kita ini wujud dalam 3 jenis zarah, iaitu ada yang wujud sebagai atom, ada yang wujud sebagai ion dan ada yang wujud sebagai molekul. Okey, so kita tengok atom. Okey, atom ni apa? Atom ni ialah zarah yang paling kecil dalam sesuatu unsur dan dia adalah unit paling asas dalam unsur. Unit paling asas ni contohnya dekat bumi ni kita ada unsur oksigen, kita ada unsur karbon, kita ada unsur ferrum, kita ada unsur klorin, kita ada unsur hidrogen. Ini maksud dia unsur. Okey, unsur ni dalam bentuk atom. Ini ialah atom. Okey. Kemudian kita nak cerita bahan yang wujud dalam bentuk atom pula. Okey, bahan yang wujud dalam bentuk atom ni saya akan ceritakan sekejap lagi lah. Okey, yang kedua ialah ion. Ion ialah zarah-zarah yang bercas. Okey, ion ni ialah zarah yang bercas. Okey, sama ada dia bercas positif ataupun negatif. So, zarah itu kalau dia bercas, dia wujud sebagai ion. Okey, bila ion ni boleh terbentuk, dia daripada atom tadi juga. Okey, dia daripada atom tadi. Atom tu neutral Atom ni neutral. So, kalau dia jadi ion, macam mana atom tu boleh jadi ion? Apabila dia menderma atau menerima elektron. Contohnya awak ada atom oksigen. Okey, atom oksigen simbol dia ialah O. Tapi kalau dia jadi ion, okey, nama dia ialah ion oksida. Lain sikit nama dia, oksida. Okey, ion oksida dia jadi O2 minus sebab dia dah menerima 2 elektron. So, dia bercas 2 negatif. Contoh lagi kalau ion hidrogen. Okay, ion hidrogen nama dia sama je. Ion hidrogen asal dia H sahaja. Kalau dia jadi hidrogen, dia jadi H plus. So, dia jadi ion positif. Okey, so kewujudan dia kita cerita kejap lagi. Okey, next kita tengok molekul. Okey, molekul ni apa? Molekul ni ialah gabungan 2 atau lebih atom secara kimia. Dan gabungan ini dia boleh jadi gabungan atom yang sama ataupun atom yang berbeza. Contohnya oksigen. Okey, oksigen yang berada di persekitaran kita ni, yang kita sedut ni, ialah O2. Okey, iaitu molekul oksigen. Kalau tadi yang saya cerita dekat atas ni tadi, ini ialah atom oksigen. Ni atom oksigen. Okey, yang kita sedut dalam udara ni ialah molekul oksigen. Molekul oksigen iaitu gabungan antara unsur oksigen dan unsur oksigen. So, kalau awak tengok struktur dia ni, dia bergabung dua ni lah. O bergabung dengan O. Okay, contoh lagi, contohnya H2O. Okey, 2 atom hidrogen bergabung dengan 1 atom oksigen. HO. Okey. Dan juga
Okey, itu adalah molekul. Okey, so kita tengok next slide. Okey, so kita tengok gambar. Okey, sekarang ni kita nak cerita kewujudan bahan dalam bentuk atom, ion dan molekul. Okey, kita tengok atom dulu. Okey, biasanya bahan yang wujud dalam bentuk atom ni ada dua, iaitu yang pertama logam tulen. Okay, logam tulen contohnya kalau saya ada sekeping ferrum. Ini adalah sekeping ferrum. Saya ada sekeping logam ferrum yang tulen. Maksudnya dia tak bercampur dengan lain. Okey, logam ferrum ni sebenarnya logam besi lah. Bahasa kimia dia ferrum. Okey, bahasa Melayu dia adalah besi. Okey, kalau saya ada sekeping besi yang tulen, tidak bercampur dengan unsur lain. So kalau tengok, dia terdiri daripada atom-atom ferrum ni, atom-atom ferrum. Dia tak bergabung dengan unsur lain. So dia ada daya tarikan je antara atom-atom ini. Okay, tapi dia tidak bergabung. Okey, so logam tulen. Yang kedua, bahan yang wujud dalam bentuk atom juga. Yang kedua ialah gas adi ataupun gas nadir. Gas nadir ni mana nak tengok? Awak tengok dalam jadual berkala muka surat 171 kumpulan 18. Okey, kumpulan 18. So contohnya kalau saya ada gas helium, gas neon. Okey, dia wujud dalam bentuk atom. Okey, macam mana? Contohnya dalam udara. Okey, katakanlah ni satu ruang udara. Saya ada gas helium. Okey, ni atom helium. Dia tidak bergabung sesama sendiri dan juga tidak bergabung dengan unsur lain. So dalam ruang udara ni, helium ni dia duduk seorang-seorang je. Okey, so kita sebut dia wujud sebagai dalam bentuk atom. Okey, so next kita tengok yang kedua, iaitu ion. Okay, kita nak tengok ion. Okey, ion ni macam mana? Ion ni contohnya garam. Okey, NaCl ni ialah garam. Okey, garam yang kita makan setiap hari tu, kalau formula kimia dia ialah NaCl, iaitu gabungan antara ion Na+ dan juga Cl-. Okey, kalau awak tengok bentuk dia dekat sini lah. Okey, ni. Okey, ni ialah susunan dia. Okey, susunan dia ada, awak nampak minus, plus. Okey, cas yang berbeza dia akan menarik antara satu sama lain, sebab tu dia susun secara berselang-seli. Okey, so yang kalau tengok yang minus ni, ini ialah ion Cl-. Okey, so dia berselang dengan Na+. Okey, so ni Cl-, Na+, Cl-, Na+ itu adalah garam. So dia wujud dalam bentuk ion. Okey, dan ion ni juga kalau nak kenal pasti dia sebenarnya adalah gabungan. Okey, bahan yang wujud dalam bentuk ion ni ialah gabungan logam, bahan unsur logam dan bukan logam. Kalau tengok dalam jadual berkala, ada logam dengan bukan logam. Awak tengok kat situ. Okey, kalau saya bagi contoh unsur bahan lain, contohnya magnesium klorida, MgCl2. Formula dia MgCl2. Magnesium ni logam, ni bukan logam. So kalau saya tengok formula MgCl2 atau magnesium klorida ni, saya dah tahu dia wujud dalam bentuk ion. Contohnya karat ferrum, nama dia ferrum 3 oksida Fe2O3. Ini ialah karat ya. Ini ialah formula bagi karat. Fe ni logam, O bukan logam. So kewujudan dia adalah dalam bentuk ion. Okey, so karat dalam bentuk ion. Okey, so seterusnya kita tengok molekul pula. Okey, molekul. Okey, molekul ni kalau kalau ion tadi gabungan antara bahan unsur logam dengan bukan logam. So molekul ni ialah gabungan antara unsur bukan logam plus bukan logam. Okey, contohnya klorin. Klorin ni ialah gabungan klorin dengan unsur klorin. So dia jadi Cl2. So ini ialah molekul. Contoh lagi air. Okey, contoh air H2O ya. H2O. So dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen membentuk air. Kalau tengok H ni bukan logam, O ni pun bukan
logam. Contoh lain, okey, saya bagi gula. Okey, kita ada gula. Tadi garam kan, garam ion, gula kat dapur awak tu. Dia punya formula glukosa C6H12O6. Okey, karbon bukan logam, hidrogen bukan logam, oksigen juga bukan logam. So gabungan ini ialah molekul. So gula tu wujud dalam bentuk molekul. Okey, contoh lain. Tadi saya dah bagi O2, oksigen, CO2, gas karbon dioksida. Itu juga adalah bukan logam plus bukan logam. So dia wujud dalam bentuk molekul. Okey, so itu saja. Sekiranya ada pertanyaan boleh tanya dekat grup ya.